Kaki Crunchies menawarkan Popia Cheese daripada Popia Cheese Mama Mas dengan tawaran yang menarik dan mesra pelanggan. Dengan visi kami untuk menjadi salah satu pembekal Popia Cheese terbaik di Malaysia, kami berusaha untuk mempromosikan produk-produk makanan ringan sekaligus berusaha memenuhi kehendak dan permintaan pelanggan sesuai dengan misi syarikat, iaitu meningkatkan lagi cawangan-cawangan Kaki Crunchies di setiap negeri dan menyediakan Popia Cheese yang boleh dimakan bagi setiap peringkat umur. Popia Cheese Mama Mas dari kami Kaki Crunchies merupakan makanan ringan yang diperbuat menggunakan bahan-bahan yang halal dan bersih, dan untuk setiap bungkusan akan mendapat popia yang segar. Snack tersebut memberi manfaat dari segi vitamin B daripada keju yang membantu tubuh anda untuk menyerap kalsium. Ia juga membantu menyihatkan gigi, malah ia juga boleh mencegah gigi berlubang. Berikut merupakan visi dan misi Kaki Crunchies Enterprise. Visi, menjadi salah satu pembekal Popia Cheese di Malaysia. Selain itu, mempromosikan produk makanan ringan dan juga memenuhi permintaan pelanggan. Manakala misi pula, meningkatkan cawangan Kaki Crunchies di setiap negeri dan juga menyediakan Popia Cheese yang boleh dimakan untuk setiap peringkat umur. Aliran tunai bagi stokis. Aliran tunai masuk pada bulan April menunjukkan sebanyak RM480. Pada bulan Mei pula menunjukkan peningkatan sebanyak RM610. Namun pada bulan Jun, aliran tunai yang masuk menurun kepada RM90. Jumlah keseluruhan bagi aliran tunai masuk daripada 3 bulan tersebut adalah sebanyak RM1,180. Manakala aliran tunai keluar memperuntukkan kos untuk restock dan juga kos untuk post dan juga COD. Pada bulan April, restock adalah sebanyak RM448 dan juga untuk post atau COD adalah sebanyak RM48. Pada bulan Mei pula menunjukkan peningkatan sebanyak RM501, begitu juga kos post ataupun COD yang bertambah kepada RM93. Namun tiada rekod aliran tunai keluar pada bulan Jun untuk kedua-dua perkara tersebut. Jika diteliti secara mendalam, pihak pembekal ataupun dikenali sebagai stokis ini telah mencapai kerugian sebanyak RM16 pada bulan April. Hal ini demikian kerana jumlah aliran tunai keluar adalah lebih tinggi berbanding jumlah aliran tunai masuk. Pada bulan Mei pula, jumlah aliran tunai masuk adalah sebanyak RM610, manakala jumlah aliran tunai keluar adalah sebanyak RM594. Keuntungan sebanyak RM16 ini akhirnya dapat menutupi kerugian yang mereka alami pada bulan sebelumnya, iaitu pada bulan April. Pada bulan Jun pula, jumlah aliran tunai masuk adalah sebanyak RM90, manakala tiada nilai aliran tunai keluar pada bulan tersebut. Disebabkan itu, keuntungan RM90 ini telah menjadi nilai untung bersih bagi pihak ini. Seterusnya, penyata aliran tunai bagi pihak ejen. Pada bulan April, jumlah jualan dan juga cas pos bagi pihak ejen adalah sebanyak RM247.98. Nilai ini meningkat kepada RM827.64 pada bulan hadapannya, iaitu bulan Mei. Seterusnya pula, ianya menurun kepada RM340.98 pada bulan Jun. Nilai keseluruhan bagi ketiga-tiga bulan ini adalah RM1,416.60 bagi jumlah aliran tunai masuk bagi pihak ejen. Bagi aliran tunai keluar pula, pada bulan April, para ejen telah restock produk mereka dengan harga setinggi RM462 dan harga pos sebanyak RM105, menjadikan total keseluruhan RM567. Pada bulan Mei pula, harga restock adalah sebanyak RM530 dan harga pos RM105, menjadikan total keseluruhan RM635. Pada bulan Jun,
tiada aliran tunai keluar bagi restock dan pos, melainkan hanya untuk petrol, iaitu sebanyak RM18. Oleh itu, jumlah aliran tunai keluar bagi ketiga-tiga bulan ini adalah sebanyak RM1.220. Secara analisisnya, para ejen ini telah mencapai kerugian pada bulan April dengan nilai sebanyak RM319.02. Namun, pada bulan Mei mereka telah memperoleh keuntungan sebanyak RM192.64. Nilai ini akan sedikit sebanyak dapat menutupi defisit yang mereka alami pada bulan sebelumnya. Seterusnya, pada bulan Jun, para ejen ini telah memperoleh keuntungan besar dengan nilai sebanyak RM322.98. Nilai ini akan menutupi defisit yang telah mereka alami, sekaligus memberikan untung bersih sebanyak RM196. Laporan untung rugi. Adakah produk yang dijual mendatangkan keuntungan atau sebaliknya? Lazimnya setiap produk yang dipasarkan kepada pembeli perlulah mendatangkan keuntungan kepada penjual untuk kelangsungan perniagaan. Dalam aspek ini, sangat penting menilai perniagaan dengan melihat keuntungan kasar semasa perniagaan. Walaupun perniagaan kami hanya melibatkan satu produk iaitu Popeye Cheese, namun melihatkan penyata kira-kira menunjukkan produk tersebut dapat memberikan keuntungan kepada perniagaan. Jumlah untung bersih tepatnya dapat menentukan produk tersebut perlu terus dijual atau tidak di pasaran semasa dengan pengiraan bagi untung bersih sama dengan aliran tunai masuk tolak aliran tunai keluar. Dalam perniagaan kami menunjukkan keuntungan bersih sebanyak RM286 dan antara faktor lain keuntungan ini adalah kuantiti jualan produk tersebut. Seterusnya, perkara yang juga sering dipersoalkan adalah adakah perniagaan ini dapat mengikut renta aliran tunai semasa yang stabil. Bagi pengetahuan kita semua, antara jenis perniagaan yang paling stabil dan mudah untuk dijalankan adalah yang berkait makanan dan minuman. Oleh itu, kestabilan perniagaan kami ini cukup tinggi umumnya dan juga boleh dibuktikan melalui aliran tunai semasa, yaitu setiap bulan contohnya. Berdasarkan penyata aliran tunai yang disediakan, bulan pertama dan kedua menunjukkan perniagaan mengalami kerugian. Ini kerana perniagaan masih dalam proses pemasaran dan mengalami sedikit penambahbaikan. Namun pada bulan ketiga, menunjukkan keuntungan jualan yang merangkumi keseluruhan jualan produk 3 bulan tersebut. Secara keseluruhannya, untung bersih tahunan yang dilihat bagi menentukan tahap kestabilan perniagaan kerana jika ia mengalami kerugian untuk waktu yang singkat adalah perkara biasa dalam pengendalian sesebuah perniagaan. Kesimpulannya, perniagaan yang kami jalankan ini adalah sebagai satu percubaan untuk kami melangkah lebih jauh lagi di dalam dunia perniagaan yang saya ceburi. Ini adalah kerana kami ingin belajar dari asas-asas perniagaan kepada yang lebih dalam lagi di dalam ilmu yang kami pelajari. Walaupun masih baru, namun kumpulan kami masih tidak putus asa sekiranya masih ada kelemahan dalam diri ini. Sebagai seorang pelajar yang mengambil aliran seni bina kapal, kami seharusnya berani mengambil risiko yang bakal dihadapi kelak. Justru itu, kami amat berharap agar segala kesalahan dan masalah yang dihadapi dalam perniagaan yang kami lakukan ini tidak mematahkan semangat kami, malahan mendapat iktibar agar lebih berani untuk marah ke hadapan. Selain itu, dengan hasil perniagaan ini, dapatlah kami mengurangkan beban ahli keluarga. Dengan perniagaan ini dapatlah kami menimba sedikit sebanyak pengalaman yang akan dipraktikkan pada bila-bila masa sahaja apabila ingin membuka sesuatu perniagaan. Diharap perniagaan yang kami lakukan ini diridai dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala serta mendapat rahmat dan limpahan rezeki darinya.